Sebenarnya untuk slot pertama ni saya nak bagi terus untuk main, explore dulu game Blue Cat ni. Okay, so kat sini kejap saya dah share screen saya. Right. Sebab partisipan kita sini ada 90, tapi yang boleh main untuk live sekarang hanya 60 orang. Okay. Jadi saya akan sharekan screen masa permainan tu dan screen cikgu yang main lah. Kalau anak murid mainkan waktu ni. So yang sebelah kiri saya tu adalah host. Okay, daripada cikgu sendirilah host. Kita nampak yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni pula ialah anak murid yang main. Okay, dapat dengar dia punya sound dia lambat sikit. Okay, cikgu semua boleh masuk ke laman web bluecat.com dan masukkan ID tu. Masukkan game ID. Okay, macam ni saya masukkan. Kalau kita sebagai host, boleh juga kita copy join link dekat sini. Okay, dekat sini ada copy join link. Okay, so kita boleh copy sini dan kita share dekat Zoom kita lah atau Google Meet dekat message. Ataupun cara masukkan game ID macam ni lah sekarang ni. Okay, so boleh masukkan game ID kita nombor 989596. Okay, terhad untuk 60 partisipan sahaja. Okay, saya pun akan main juga sebab nak tunjukkan kepada partisipan yang tak dapat join yang selebihnya lah. Okay, selepas masuk nickname, okay, dia akan suruh kita pilih icon. Okay, kalau first time main ni tak perlu login lagi pun tak apalah. Okay, sekejap lagi saya akan terangkan apa gunanya untuk sign up ataupun tak perlu sign up. Okay, icon ni hanya ada 60, so itu sebabnya terhad kepada 60. Okay, cikgu-cikgu boleh pilih icon yang mana nak dan tunggu sebentar. Kita tunggulah sehingga penuh semua join. No. Okay, sini tulis sebelah kanan ni murid akan nampak lah waiting for host. Yang sebelah kiri ni pula host sendiri yang akan nampak. Sekarang saya share dua screen. Okay, kita dah ada 40 players. Okay, kita ada 44, kita tunggu sekejap ya. Siapa yang baru masuk tu boleh type bluecat.com. Okay, kemudian join game dan masukkan game ID 989596. Okay, kita dah ada 52. Okay, banyak ikon dah diambil ni. Maksudnya tinggal lagi 8 sahaja. Okay, lagi 5. Lagi 3 lagi. Ni setiap lagi saya jadi host sukan lah ya. Okay. Cikgu pun akan jadi pemula sukan. Kita ada 60 tempat saja. So kepada kawan-kawan yang lain yang terlambat masuk, kita mungkin akan tengok saja macam mana perjalanan Blue Cat ni. Sebelah kiri adalah paparan untuk player, sebelah kanan adalah sekarang ni paparan untuk cikgu sebagai host kepada game ni. Okay, kita akan mulakan game pada bila-bila masa dari sekarang. Warm up sorry. Warm up dulu. Kita nak racing lari. Okay, dah cukup. Boleh 61. Okay. Sound dengar Bun, ada dengar sound Ada. Sound semua okay. Alright. Okay, so kita start
Okay, ready players? Okay, ready. Alright. Itu dia, nampaknya persaingan sengit sudah bermula sekarang. Kita tengok siapa yang mendahului itu. Virus 2.0 sekarang. Ya, dia Apa? yang sudah semakin ke depan, semakin ke Sound depan. lambat sikit. Okay, siapa? Ada Yati A 4 jawab 4/10. Okey, ramai sangat di atas balapan tu, nampaknya di atas balapan tu tak berlanggar sesama sendiri. Ada 60 pemain di atas balapan yang sedang berlumba untuk mendapatkan 20 soalan betul. Lihat siapa yang sedang berada di hadapan sekarang. Ada juga yang tinggal, mungkin tinggal kira-kira lagi soalan pertama. Alright. Nampaknya ada yang lagi masih belum start di belakang tu. Terus ramai yang sedang berlari ke hadapan. Anda akan bahasa berikut. Oh, ada macam-macam soalan kita dekat depan tu. Alpha dengan 8/20. Alpha 7/20 balik. Datang balik ke belakang. Perlombaan yang boleh ke depan, boleh ke belakang ya tuan-tuan. Siapa sekarang? Yati A sedang mengguli. Dari tadi nampaknya berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang. Itu race ni kita akan boleh nampak siapa yang akan terus lagi ke hadapan. Nampaknya ada player baru. Ada player baru yang semakin di depan. Oh, sana gambar kucing. Siapa tu? Tak ada. Apa namanya? Fatin Jalal. Fatin Jalal berada di hadapan. Fatin Jalal, petugas baru negara yang sedang menunggu nama di persada antarabangsa. Ya, Fariza juga memintas. Namanya sudah bersaing dengan Fatin Jalal, tapi Fatin Jalal masih lagi di hadapan. Tuan Juhaida juga berada di tempat ketiga. Tuan Juhaida agaknya cuba memintas dengan selaju mungkin. Bayan 15/20. Ya, siapa yang semakin di depan? Tapi ketiga siapa? Fatin Jalal berjaya menamatkan perlombaan di tempat pertama. Lihat siapa yang Parliamentary ketiga. Zati. Iya. Oh, tinggi sudah laju sekarang. Selesai. Okey, game dah tamat. Okey. So, dekat sini, paparan di sini, sebelah kanan ni yang game kita lah. So, kalau di sebelah kiri ni dia akan tunjukkan final standing. Okey, hanya 3 pemain yang pertama, tempat pertama dah sampai tempat pertama, 3 pemain tu dia akan stop game ni. Sound saya lambat sikit dia delay. Okey, so tahniah kepada nombor 1 ni peserta Fatin Jalal, nombor 2 Aufa dan nombor 3 ialah Bayan. Okey. So saya akan minta partisipan yang lain mute kan, boleh? Okey. So tadi kita dah explore sendiri macam mana permainan tu, boleh excited lah. Okay, untuk student. Kita bagi student tu excited. Sebenarnya soalan yang dia jawab tu sambil dia main game, sebenarnya dia jawab soalan. Okay, soalan yang tadi tu saya bagi untuk secara umum lah. Okey, sekejap. Okey, itu tadi saya tunjukkan permainan dia. Okey, sekarang saya tunjukkan tutorial dia. Okey Blue Cat ni sebenarnya kita gaburi anak murid kita dengan games, tapi dia menjawab soalan quiz. Apa yang membezakan Blue Cat dengan quiz tu? Okey, kita tengok selepas ni. Okey Alright. Nampak tak sharing saya lambat nak keluar? Saya nampak tak? Nampak Kak Hani game modes. Game modes tu nampak kan? Game mode. Okey nampak Okey. Dalam Blue Cat ni kita ada 10 jenis game. Okey, ni nama-nama game dia lah. Yang tadi kita main ialah racing.
Okay, yang tadi kita main yang ni, racing. Racing ni dia limit kepada 60 peserta sahaja. Ada game lain yang sehingga unlimited pun ada. Ada sehingga 1000. Tapi kalau kita ambil package plus yang berbayar, yang saya sekarang ni hanya yang free version je. Okay. Dan yang last ni klasik. Klasik ni macam Kahoot lah. Okay, ni 10 jenis game. Okay. Bila okay, bila kita live host, kita sebagai cikgu nak bagi pada student live waktu kita kelas tu, kelas online. So kita menjadi host lah. Okay, so dalam live host ni ada 3 jenis pula. Sama ada kita hostkan sahaja, game tu hanya untuk live sahaja, ataupun game tu untuk homework dan host, dia boleh dua-dua, ataupun hanya untuk assign homework. Okay, assign homework ni bagus sebab kita boleh setting tarikh berapa hari kita nak bagi 2 hari ke 3 hari, seminggu, sebulan pun boleh. Okay, soalan yang kita buat tadi tu satu set soalan boleh pilih pelbagai games. Okay, kalau pula kita main solo, kalau kita tak buat host live kita boleh bagi solo juga. Okay, kalau solo hanya terhad kepada 5 saja. Ni kalau nak main saja-saja. Okay. Okay, dia ada beza free edition dengan plus edition. Okay, ni contoh saya punya page saya lah dalam Bluecard. Okay, bila kita masuk Bluecard, first time tu dia akan minta kita sign up. So sign up seperti biasa. Okay, kita sign up seperti biasa dan kita akan masuk ke dalam page ini. Home page dia lah. Okay, bahagian sini saya pergi kepada home dekat sini ya. Okay. Okay, yang gambar rumah ni kita klik dan kita akan ada my set kita. Kalau first time masuk memang tak ada apa-apa lah, kosong. Ini sebab saya dah buat beberapa set yang saya dah bina. Okay, sebelah kiri pula ni kita ada news, my set, favorite, homework, history. Okay, kita tengok satu persatu dulu. Ini selepas kita sign up lah. Kita sebagai cikgu kita perlulah sign up sebab kita nak bina quiz, soalan quiz. Okay, dalam discover sebenarnya tadi ada bahagian discover. Okay, bahagian discover tu kita boleh save as favorite. Okay, sekejap ni saya tunjuk macam mana yang sebenarnya, macam mana kita nak save. Okay, dan dalam Bluecard ni juga kita boleh import question daripada Quizlet. Dekat favorite ni dia tak bagi kita save. Tapi dia bagi kita save sebagai favorite saja. Jadi kita tak boleh edit lah. Tapi kalau kita import question daripada Quizlet, kita boleh edit dan jadikan tu set kita. Okay. Okay, kalau dekat homework report, sebab tadi saya kata ada untuk assign homework sahaja. Okay, kita boleh assign homework, kemudian kita boleh tengok report. Macam ni ya, kita boleh nampak kita punya berapa orang yang main dalam homework yang kita beri tu. Okay, ni nama pelajar-pelajar kita yang dah main. Okay, bila kita assign homework tu. Dan juga, okay, kita boleh tengok soalan ni lah. Boleh lihat analisis soalan. Soalan yang kita bina tu berapa orang jawab betul, berapa yang salah. Jadi kita boleh semak dekat sini lah analisa soalan tu. Okay, ini untuk homework report. Okay, ini kalau game. Okay, game report lah yang kita main tadi. Ini ialah kita punya history yang kita pernah main. Sebab kita bila kita dah sign up, kita akan ada history. Mana yang kita dah main. Set mana kita dah main. Okay. Recording in progress. Okay, ini yang tadi ya. Kalau kita main live, so dia akan bagi kita punya statistik macam ni. Leaderboard dan berapa yang pemain dia. Berapa yang betul, soalan yang dijawab dengan betul ataupun yang salah. Okay. Dan leaderboard ni kita boleh tengoklah siapa yang pemain sehingga peserta yang terakhir. Ni saya screenshot hanya sebahagian saja. Okay, macam tadi, ni yang tadilah saya terangkan.
bila masuk ke laman bluecard.com, untuk student, dia terus join game dan masukkan game ID. Ataupun tadi kita boleh share link game dan paste pada message di Zoom ataupun Google Meet lah. Okey, ni tadi ya. Ataupun share link, copy and paste pada ruangan message. Okey, ni yang tadi juga. Okey, kita enter nickname, pilih icon dan kita kena tunggu host. Okey, pesan pada student lah. Okey, final standing dia akan pilih 3 orang. Okey, bila 3 teratas dan menang, dia akan stop game tu. Jadi pelajar akan berlumba-lumba untuk nak menang lah. Sambil menjawab soalan. Okey, ni apa bezanya sign up. Tadi saya kata, kalau murid yang main, dia tak perlu sign up pun boleh. Tapi ada kelebihan kalau dia sign up. Bila dia sign up, dia akan ada account. Jadi bila setiap kali dia main, di akhir game dia akan dapat pilih token lah. Dan token tu dia akan simpan dalam bank dia sendiri. Di dalam account tu, account Bluecard. Okey, dia akan add dalam account market. Dekat market ni nanti boleh pilih, boleh beli pula. Dia macam ada duit lah untuk membeli tiket yang lain. Okey, saya tunjukkan. Ni ya. Alright, ni saya tunjukkan paparan page saya sendiri, akaun saya. Okay, boleh nampak. Okay, ni akaun set yang saya dah buat. Seperti saya kata tadi, bahagian atas ni, okay, dari ujung sekali ialah logout. Okay, ni setting untuk kita tetapkan kita punya akaun kita lah. Profile semua di sini. Kemudian kita ada, okay, book sini untuk membeli, okay, membeli ikon-ikon ni. Ni pun saya yang book market ni saya tak explore lagi. Okay. Yang statistik. Okay, statistik ni. Okay, ni apa yang kita dah main. Okay. Dia akan tunjukkan segala yang kita menang ke, berapa kali kita main, dia ada statistik di sini. Okay. Then dekat create. Okay, ruangan create untuk kita mencipta set soalan lah. Okay. Di sini macam biasa, macam kita buat Google Form. Okay. Kita kena ada title, buatkan title. Okay, try macam ni, saya cuba kita buatkan title. Lepas tu kita boleh cover image ni, boleh upload file atau ambil daripada gallery. Okay, upload file yang kita save lah, save sebagai image. So kita sebagai cover image dia. Then kita boleh setting sebagai public ataupun sebagai private. Okay, public ni kalau kita setting public bermaksud set yang kita buat tu, tajuk yang kita buat tu, orang lain sesiapa pun boleh cari tajuk tu dan boleh save as favorite. Okay, so dia orang boleh jadikan host, jadi host lah untuk set soalan yang kita buat. Tapi dia orang tak boleh edit. Hanya sebagai favorite sahaja. Okay, itu public. Kalau private, hanya untuk kita sahaja, untuk sendiri sahaja main. Okay. So, yang bawah ni ialah sama ada secara manual ataupun import. Quizlet import. Okay, kalau tak tekan sekarang pun, yang import ni pun tak apa, sekejap lagi boleh tekan juga. Okay, sekarang kita create your set dulu. Saya nak tunjukkan cara untuk set. Okay, so kita dah ada set kita, nama dia try. Ni saya buat try. Bila kita nak add question, kita add saja. Tulislah seperti biasa. Ini soalan di sini. Okay. Upload file boleh dan letakkan jawapan. Okay, 4 pilihan jawapan. Nak letak 2 saja pun boleh. Dan jangan lupa letak yang mana betul. Kena pilih satu yang betul untuk pilihan jawapan. Okay, time limit pula di sini ada 20 yang memang di setting, okay, dekat sini. Default ni ialah 20. So kita boleh ubah sendiri berapa yang kita nak buat pun. Macam tadi soalan yang saya buat senang tu saya buat dalam 10 saat saja. Okay, itu kita pulang sendiri.
Okay, dan kemudian kita save. Dia akan ada lah. Okay, kalau kita nak import, tadi tu kalau add question. Kalau kita nak import pula, kita import question. Okay, kita import dan kemudian kita kita kena buka pada Quizlet. Okay, kita kena buka Quizlet. Sambil ni kita kena buka Quizlet dan okay, tengok dia ada tunjukkan contoh kat sini. Okay, nanti cikgu boleh buka lah kat sini. Dia akan ada tunjuk step by step kat sini. Kita buka pada Windows lain, kita buka Quizlet. Okay, dan bila dekat Quizlet tu kita akan tekan butang 3 ni. Okay. Okay, dia akan keluar export. Okay, tekan saja export dan dia akan keluar copy text. Nah, cikgu hanya terus copy text. Quizlet yang kita cari tu mungkin yang berkaitan dengan kita punya subjek ke, mungkin matematik. Kita carilah matematik, dia akan keluar banyak contoh-contoh Quizlet. Okay, bila export, copy text, kita tekan next step sini dan paste dekat bahagian kawasan sini. Dia akan terus masuk. Okay, paste dan akan add question, dia akan terus masuk Quizlet tu sebagai kita punya blueprint. Dah siap terus. Okay, contoh yang saya dah buat. Okay, sekejap ya. Okay, dashboard. Okay, ini pada dashboard. Dashboard ni ialah kita punya homepage kita lah. Okay, contoh yang saya import ni, ni yang bawah ni soalan polygon. Ni saya import saja dan terus jadikan set kita. Okay, bila dah ada ni, ni gambar-gambar yang kita upload tadi lah sebagai page untuk set kita. Okay. Bila-bila masa pun cikgu boleh edit lah dekat sini. Edit. Kalau nak editkan soalan tu, nak betulkan ke nak tambah pada edit tadi. Okay, macam mana kita nak hostkan? Buat live host. Okay, dekat sini lah. Bawah ni ada host. So kita tekan butang host. Okay, saya ambil soalan ni. Okay, dah keluar. Kita tekan live host, dia akan keluar ni lah. 10 games yang saya tunjukkan tadi. Okay, inilah kelebihan Bluecurt sebab satu set soalan kita boleh pilih pelbagai games untuk student tu jawab. Okay, contoh saya ambil kalau crypto hack. Okay, crypto hack. Okay, dia ada kat sini tulis player limit 60. Okay, kalau yang berbayar plus tu boleh sampai 1000. Okay, bila dah kita pilih crypto hack tu, kita akan pilih host game. Contohlah saya tunjuk sini. Setiap game dia akan berbeza dia punya cara nak main tu. Okay, tapi simple je dia punya setting tu. Okay, kalau ini diikut masa, kita boleh pilih berapa minit yang kita nak bagi student tu jawab. Okay, berapa minit. Soalan yang kita buat tadi, kalau set yang kita buat hanya 5 soalan, okay, tapi kita pilih sini 5 minit atau 5 minit. Tapi tadi tu 5 soalan saja. Jadi soalan tu akan berulang-ulang sehingga cukup masa 5 minit. Okay, so kita setting sini. Okay, kita benarkan show instruction. Kalau tak bagi pun tak apa sebab kalau bagi nanti ada yang terlambat. Dia buka instruction, kawan dia dah main dah. Okay, student ni dia boleh terus main je. Okay, yang ni kita benarkan. So kita terus host. Dan akan keluarlah paparan tadi, keluar keluar dia punya, okay saya tekan dia akan keluar ni. Tunggu sehingga keluar game ID. Game ID dah keluar, baru boleh copy join link dan share pada group, pada message. Okay. Ataupun student boleh terus masuk game ID ni. Contoh, apa tadi? Crypto hack. Yang kita main tadi ialah racing. Okay, racing ni dia paling menarik lah antara semua game ni. Okay. Racing tadi cara dia lain pula. Okay, kalau tadi racing kita setting kepada bilangan soalan. Sini dia punya setting untuk racing bilangan soalan. Sama ada nak ambil 10 ni kita boleh setting kat bawah ni. Banyak soalan.
Lagi banyak soalan, lagi lamalah game tu berjalan. Dan soalan, walaupun soalan tu sikit tapi dia akan berulang-ulang. Okay. Itu racing. Kalau Gold Quest ni host game juga. Okay. Tahu defense, ada dua. Kita beri homework ataupun sebagai live tadilah host. Kalau homework, kita tekan homework. Okay, sini homework. Kita nak setting untuk berapa hari. Tarikh dia akan berubah kat sini. Setting untuk, katakanlah kita nak bagi homework buat dalam masa 5 hari. So kita setting 5 hari. Okay. Ni tadi tajuknya dah pilih. Dan kita assign now. Okay, bila dah assign now ni, dia akan keluar link untuk kita copy dan beri pada group kelas kita untuk buat homework. Okay, itu antara, tak semuanya boleh main live. Ada yang hanya assign homework. Okay, tahu of Doom ke tak silap saya. Ni hanya assign homework sahaja. Alright. Cikgu Hanida, ada soalan tu Cikgu Intan Fariha dia tanya. Tapi budak-budak memang tak boleh nampak ranking diorang tu ya? Itu yang cikgu kena jadi pengulas, betul. Kalau kita tak buat meet, budak-budak nampak tak? Budak-budak tak nampak lah yang diorang sebenarnya tengah racing ke macam mana? Apa cadangannya untuk racing ni? Sesuai live ke? Yang mana sesuai live, yang mana sesuai homework? Okey. Itu dah saya kata tadi kan. Kalau racing tu sesuai untuk live lah. Memang racing ni hanya untuk live. So kita boleh nampak lah perjalanan perlawanan diorang tu. Kita share tadi, share screen host. Okay, tak perlu share soalan kita tu. Hanya share host dan dia nampak perjalanan racing tu. Bila dah tamat tadi tu, bila dah tamat racing, kita boleh buka dia punya statistik. Siapa menang, siapa kalah dan boleh paparkan pada student. Kita boleh screenshot dan share lah pada diorang. Tu Cikgu Hanizah tanya, macam mana nak tahu dia host atau homework host? Kena cuba tekan. Ni setiap ni kita kena tekan. Kalau macam ni hanya untuk host live. Kalau tahu defense, ada dua. Dua-dua boleh. Kalau cafe ni, dua-dua pun boleh. Kita kalau dah selalu main, kita tahulah yang mana ada homework, yang mana tak ada. Okay, Battle Royale ni pun ni hanya host sahaja. Okay. Kena cuba. Setakat ni ada 10. Dia akan upgrade lagi, mungkin akan tambah-tambah lagi lah jenis-jenis game dia, mode game ni. Okey, tu ada cikgu tanya tu, kalau dia orang guna handset paparan macam kat laptop ke atau macam mana? Ke dia orang hanya handset hanya nampak soalan yang tadi sebelah kanan. Okey, kalau soalan matematik pula boleh guna persamaan matematik? Ke kena copy tak boleh. dari word Dia macam dia takkan keluar lah. Dia kalau matematik simbol perlu subscript, superscript tak jadilah. Subscript, superscript tak jadilah. Tak jadi. Yang simple tu jadi rasanya. Tapi yang macam simbol yang matematik banyak tu tak boleh lah. Jadi ada cadangan lain? Kita snipping, share gambar. Snipping tool pada matematik tu, soalan matematik tu yang simbol tu dan upload sebagai gambar. Okey. Teruskan. Lagi ke? Teruskan dulu. Soalan ni saya kumpul lagi. Okey, teruskan. Okey, setakat ni yang ni tadi saya tunjuk tu. Okey, saya tunjukkan. Yang ni news dia lah. Kalau ada update game terbaru, kita boleh baca kat situ. Okey, my sets. Ni set kita. Berapa set yang kita dah ada. Okey, ni tak semua yang saya buat sendiri. Ada yang saya import daripada Quizlet tadi. Okey. Favorite. Favorite yang saya ambil. Okey, discover. Saya pergi pada discover. Okey, atas ni ada sebelah yang dashboard tu ada discover. Kita klik discover, dia akan keluar ni. Okey, di sini dia ada banyak
yang orang lain dah buat sebagai public dan kita boleh gunakan sebagai favorite lah, kita set as favorite. Kita boleh search sebenarnya kalau ada kawan kita buat tajuk statistik ke contoh kalau matematik. Okay, kita search sini, dia akan keluar. Banyak sini. Tapi kena check lah soalan tu sesuai ke tak. Kadang-kadang negara lain, bahasa pun lain. Ni yang saya punya, yang saya dah buat pun masuk sebab saya set sebagai public. Okay, so kita search. Okay, contoh kalau saya nak ambil ni. Okay, saya klik pada sini satu yang saya pilih. Okay, dia akan keluar lah. Ni bahasa apa pun saya tak tahu ni. Okay, tu hati-hati kita buka dulu dan check. Okay, kalau tu sesuai, soalan tu sesuai, kita nak sebagai favorite kita, kita tekan star sini. Sebagai favorite, kita klikkan favorite. Okay. So dah jadi kuning ni. Okay, dia akan masuk ke ruangan favorite. Okay, saya tunjukkan ni favorite. Okay, tadi saya dah starkan dia, so dia dah masuk. So senanglah bila kita nak host, kita boleh guna terus. Tapi kita tak boleh edit yang favorite ni. Kita boleh sebagai pinjam lah, letakkan di dashboard kita. Okay, ni homework. Tadi saya ada tunjuk paparan homework. Homework yang saya dah bagi pada student. Okay. So kita, yang ini. Okay, yang ni saya dah bagi. Saya klik, kita nak pantau tengok homework tu. Okay, ni saya dah bagi last week. Okay. Ni ada 46 sahaja yang buat homework tu. Okay, dan kita boleh check nama-nama yang buat. Kita make sure pesan pada student gunakan nama sebenar lah. Senang untuk kita check. Okay, ni homework yang dia orang buat. Bawah sekali. Okay. Bawah sekali ada analisis soalan yang kita buat. Okay, so kita boleh tengok lah. Mungkin kalau banyak sangat jawab salah tu, mungkin ada yang tak kena pada soalan tu, so kita boleh edit lah soalan. Okay, ini apa tadi? Homework. History yang kita dah main. Okay, ni yang mana game-game yang kita pernah join. Bila kita sign up adalah history ni. Ni Cikgu Nida nak tanya dua soalan. Satu, cikgu Miss Ain Chemistry dia tanya gambar tu mesti dalam bentuk picture. Mungkin maksudnya nak pakai JPEG ke PNG ke? Boleh. Gambar apa saja dalam format. JPEG boleh, PNG pun boleh. Okay. THF ke apa yang lagi satu tu pun boleh. Okey, satu lagi soalan. Adakah Bluecard ni hanya boleh pakai soalan objektif atau aneka pilihan saja? Objektif aneka pilihan sahaja. Dia tak adalah jawab soalan essay pula tak ada. Pula nak racing kan? Okey, itu sajalah. So ada lagi pertanyaan? Okey, ada. Okey, ada lagi soalan cikgu? Kalau ada Lepas ni bolehlah cuba. Boleh tanya dekat chat Cikgu ataupun Nahadidah nak tanya. Ya. Apa ni kalau Bluecard tu kalau kita nak run, sebab dia kan minimum 60, kita nak run 2 sekali. Boleh ke? Run dua grup Bluecard macam 60 orang. Kita ada macam 200 orang ke kan contohlah. So jadi 120. Tak boleh. Maksudnya tak kalau boleh kita lah. Kalau kita Sebab copy kita dua. run tu dalam tak boleh. Dia sekali hanya satu je sebab kita host, kita seorang je kan. Kita sekali je dalam satu host tu dia boleh 60. And then kalau kita macam buat, kita copy, macam kita duplicate game yang sama tapi kita hostkan dua group. Boleh ke macam tu serentak? Dia akan jadi dua game lah yang lain. Dua game yang lain. Boleh, tapi dua game yang lain tapi boleh serentak lah maksudnya. Macam kalau kita buat liga macam tu. Boleh lah. Kena handle dua screen lah, dua Windows. So pemenang grup 1, pemenang grup 2 boleh. Buat satu lagi grup acah-acah liga kan. Boleh lah tu. Okay. Dua screen, okay.
Ni dah soalan ni. Ya. Okay, kalau kita dah assign, kita dah buat semua tadi, kita dah set time semua tu kan. Dan Ya. booklet ni soalan dia kau ulang-ulang. Betul tak? Okey. So Okey. maksudnya bila dah sampai dia dah jumpa 3 pemenang tertinggi tu, dia automatik akan stop ataupun bergantung pada time yang kita set untuk game tu. Tak. Apa yang tadi berapa minit kita set ni? Yang tadi saya main tu, kita main racing tu, saya choose 20 soalan. So habis 20 soalan siapa yang tertinggi lah kan. Yang 7 minit tu dia akan berulang sehingga habis. Kalau kita setting 7 minit, sampai 7 minit dia akan jawab soalan. Okey, Cikgu Anida. Ada setengah game tu kita akan set berapa duit yang dia akan kumpul. Contoh macam game cafe kan. Ada yang set berapa duit dia akan kumpul, ada yang set berapa hari dia kena serve orang kat kafe, macam tu kan. So setting tu adalah berbeza di antara 10 game tu lah, betul? Setting setiap tu berbeza-beza. Okay. So cadangannya maknanya kita set lah ikut yang kita nampak sesuai. Janganlah set sampai dia nak kena serve nak kena jawab terlalu lama, kalau tidak nanti kita tak boleh cut off pula benda tu kan. Okay, ada cikgu tanya ni, Cikgu Azman. Cikgu Azman dia tanya, murid-murid boleh jawab homework sekali je ke ataupun dia boleh buat ulang-ulang sampai dapat markah tinggi? Boleh berulang-ulang kali, dia nak ulang pun. Jadi rekod dekat cikgu adalah rekod yang markah dia paling tinggi lah, betul? Ya. Dia akan ikut point yang dia dah dapat dah. Okay, so kalau ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, kita boleh terus kepada sesi yang seterusnya iaitu Canva. Okay, selamat mencuba untuk semua cikgu.